Ada lah. Kada. Kada. Insyaallah dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam kepada semua peminat ataupun pengikut program baca sejarah Melayu Patani pada malam ni. Jadi alhamdulillah malam ni pun ada juga orang yang sudi orang yang mari dengan depan ni jadi alhamdulillah. Maka kita akan mula terus untuk malam ni. Untuk malam ni kita mula terus. Yang mana malam yang lepas tu kita duk kecek kiroha raja-raja Sriwijaya apabila mari takluk Langkah Sukat ataupun Taning dah tu, maka bawa Buza masuk. Jadi orang Taning semua raja pun masuk Buza Lepas tu dia sebut juga kepentingan ataupun kurang samkan dia panggil dia. Kepentingan Taning pada masa tu lagu mana? Jadi Taning lah jadi pelabuhan besar. Sebelah timur. Belah timur ni belah lek Autai ni, belah lek laut Cina Selatan ni. Dan juga pada malam yang lepas pun kita menerangkan bahawa dari manakah nama Patani itu. Mengikut kitab tarikh Patani ini bahwasanya nama Taning nama Patani itu adalah daripada nama orang. Nama orang yang jadi ketua kampung duduk di sebuah kampung tepi laut namanya Pok Tani. Mula-mula panggil Tok Tani. Lepas tu orang panggil Pok Tani pada dia. Lalu tu Raja Sang Jaya Bangsa dan juga Raja Maha Bangsa Sriwijaya dan Raja Taning dua orang tu pada masa tu nama dia. Dan membawa kepada buat kota baru yang mana dia temu tempat yang molek di tepi laut tu. Maka letakkan nama Patani. Tu nama Tani mari pada situ Ni kita wasa belik sikit ni sebab biasanya kita ada usah dengar ni kata nama Taning ni mari pada kalimah pantai ini Pelanuk rai raja ke buru rai apa tu tapi hak tu ia ada dalam nah juga, bukan tak ada dalil juga, tapi dalam kitab sebuah lagi. Dalam kitab ni ia ayat daripada nama Pok Tani. Maka malam ni kita mula kita akan start di muka 10 dalam kitab tarikh Patani. Syahadan maka adalah hikayat Raja Sriwijaya ini buat kotalah di Patani tempat kira bicara hal negeri di sebelah tanah Melayu jujuran lautan sebelah Syamsu. Mula pada farakah ni dia kata maka adalah hikayat Raja Sriwijaya. Doyak cerita Raja Sriwijaya tadilah. Buat kota lah di Patani tempat kira bicara. Orang dulu dia panggil kira bicara. Makna tu tempat sorak, tempat nak keputusan gapo-gapo negeri ke orang dulu panggil tempat kira bicara. Jadi orang Taning yang meloning pun kita pun panggil macam tu juga tempat kira bicara. Tempat kira bicara hal negeri
Di sebelah tanah Melayu jujuran lautan sebelah Syamsun. Syamsun ni belah naik, belah matahari. Belah lek matahari naik, iaitu belah lek Angkai ni lah ni belah ni. Ni tanah semenanjung tu. Dan di sebelah terjatuh di Pulau Langka Suka tempat dagangan dengan orang Hindi. Lepas tu sebelah terjatuh. Sebelah jatuh ni sebelah lek matahari jatuh belah lek Tawantuk. Kalau kita gambar kat sebelah lek Andaman. Belah lek Andaman, Setung, Kedah, Perak turun ke bawah ni ke Melaka belah lek nu. Tempat besar adalah tempat dagangnya dengan orang Hindi. Tempat nego dengan orang Hindi ni orang Indian Adapun Patani tempat besar dan kira bicara hukumah dan dagangan dengan Khmer dan Cina, dan adapun Lego dan Senjora ya tu. Tapi kalau sebelah lek timur ni sebelah lek Taning sebelah lek Taning ni tempat besar untuk kira bicara hukumah ni undang-undang negeri lah, cara mengetah. Lepas tu menego dagangan, dia kata nego dengan orang Khmer, orang Cina, orang Lego dan Senjora, dia panggil segoro. Ni nama-nama tempat, nama-nama bangsa hok ada lama dah. Kalau tengok lek kitab ni start dengan Melayu, ada Jawa, Khmer ni Khmer. Lepas tu hok lain pada kawasan ni sikit ada Hindi, ada Cina. Ni bangsa-bangsa hok sebut dah dalam kitab ni. Lama dah lah. Kerana minggu marai tu ada orang tanya lepas tu siye duk mana, gu mana? Ada soalan tanya Jadi pada masa ni orang Siam ni belum disebut lagi. Sebenarnya dalam kitab ni lek belakang dia sebut juga orang hok buza tu, tapi kecek lorak siye. Tapi dia tak panggil orang Siam. Dalam kitab dia panggil orang Samsam. Jadi kita nak baca lek belakang tu. Jadi orang Samsam. Bukan Siam. Lepas tu Samsam ni orang Kedah panggil Samsam. Ada lagi lo ni tak tahulah. Ni kita kena for ahli-ahli sejarah, ahli di bahagian kemanusiawi ni yo kaji Barang-barang laku jual ialah emas dan ikan dan rotan dan kayu batang buat perahu tiang tengah dan kelapa dan dama buat nur. Ni barang-barang hok laku. Yo barang nego tu banyak. Barang jual beli tu banyak yang dulu, tapi hok ni yo sebut barang hok laku ni hok jadi kanok, hok jadi orang nok lah dalam masa tu ni. Mah jual mah, rotan buat apa yang dulu ni rotan kayu batang buat perahu, kayu hok sebate tu untuk buat perahu tiang tengah. You kena cari kayu kerah, kayu kejap molek dan kelapa ni wahnyo kelapa ni wahnyo lah, dan dama buat nur. Dia tulis bahasa Arab dama buat nur. Dama kalau kita tak buat kambang dulu ni, kita baca dia tulis da dengan ming je. Da dengan ming je, dam. Dam ni tak tahu atau makna apa sungguh. Jadi kita ditanya ahli bahasa dah tu, dal dengan mim ni bacanya dama buat nur. Ni dia tulis saya dulu dama buat nur. Ni kita boleh tahulah atau barang-barang orang jual laku yang dulu ni. Lagu tu ada ni, dah mah tu yang lama-lama mana dah. Jadi manusia di tempat mana pun nok kanok kepada mah. Rote kita kata penting juga, laku juga dulu rote buat apa? Rote ni dia buat alat kegunaan di rumah. Rago, buat badai, buat gapo itulah. Rote.
Kayu ni orang cerak je kata kayu batang buat perahu tiang tengah. Lepas tu kelapa, lepas tu dama buat nur. Dama ni untuk nak cerah tu dah. Dia zaman dulu dia tak ada api elektrik. Dia pakai dama untuk nak cerah. Syahdan maka adalah tiada lama Raja Sriwijaya pukul negeri Khmer. Dia guna kalimah pukul. Pukul ni mak kita ni katak kan. Pergi katak. Saya panggil conti tu lah dah. Peti meng tu. Maka adalah tiada lama pada masa ni. Masa ni masa lama mana dah? Kalau kita tengok pada awal ayat haraja ni 1800 tahun. Dah. Pohon ni pula ni kalau kita tengok zaman Raja Sang Jaya Bangsa, Raja Mahabangsa ni 750 Masehi. Ini lepas pada Nabi Isa lahir dah. 750 Masehi ni hak berlaku ni. 750 Masehi ni duduk dalam sekitar 1200 tahun dah. 1200 tahun. Ni kita dah kecek 1200 tahun dulu. Jadi Gajah Sriwijaya pergi serai negeri Khmer. Di serai Khmer dan bangun kota di negeri Menang. Di negeri Menang. Nama Jaya. Ya tak nama tempat yang benar perai tu tak nama Jaya. Jaya iaitu cahaya. Bahasa kita panggil cahaya, duk lek sana lega dah. Jaya. Ikut nama Sriwijaya itu. Ya tak nama cahaya ni sebab tak nama dia. Sang Jaya Bangsa. Kalau kita tengok oleh apa ni Tamnan Tam Paraling, hikayat hok lega tu dia panggil Sang Cahaya Wangsa nama dia. Ni bahasa pesing. Yo nama bukan nama Melayu nama sia ni. Nama bukan nama Melayu nama sia ni, nama Sanskrit. Nama dulu lagi dah. Tak nama Sriwijaya itu dan banyak negeri-negeri jatuh di bawah negeri Sriwijaya. Lepas tu negeri-negeri lain lagi tu jatuh di bawah negeri Sriwijaya. Dan tambah besar negeri Patani sebab banyak negeri-negeri kalah musuh. Dah jadi negeri-negeri pun banyak duduk bawah taning sebab dia halah musuh. Jadi untuk nak kita faham sikit dah, untuk untuk mengikut peta. Kata dia ada beberapa kota yang jadi adik-beradik. Jadi asalnya kota sekali. Dah ni kita mengesahkan hak mana sebut dalam kitab ni lah. Iaitu kalau kita tengok asal-usul kota-kota dulu ni hak jadi bakar sekali ni iaitu dah. Dia tu asalnya kalau hak tua sekali ni iaitu Kedah. Hak tua sekali. Bermulanya raja semua di tanah Melayu ni bermula di Kedah. Sebab ia rajuk gigi kepada Merung Mahawangsa. Bermulanya di Kedah. Dah, di Kedah ni tepat kalau kita tengok zaman batu lagi. Pasal saya panggil yuk hin batu panggil yuk samrik pakai yuk temaga. Dah, lepas tu baru ia baru buka kota suti lagi di Taning untuk nak sepik ke masa orang nak main nego untuk pergi negeri-negeri belah timur. Jadi ada Kemal lah dua ni. Kedah kalau kita sebut tu dah untuk nego dengan orang Hindi, orang Parisi, orang Arab. Untuk Taning nego dengan orang Khmer, orang Cina, orang Jawa. Dulu dia bagi. Tapi yang hak tu lah dia sebut dah dulu dah. Kata duk Kedah dengan Taning ni duk jalan lagi mari nak gajah tak lambat tak cepat. 50 sebulan 25 hari. Lagi tak sebut zaman dulu. Tak suka zaman Taning. Terutama zaman Taning dikesik tu 28 hari lah. Ya kau cepat. Lepas tu dia buka kota pula nama Senjora, anak daripada raja sini, Raja Langkasuka. Gi buka Senjora, gi buka Lega. Jadi Pak Taning ni adalah baka tula, asal raja Yamin Langkasuka. Mari sampai ke zaman Sriwijaya. Bahawa Sriwijaya masuk mari serai Taning boleh, takluk ibu kota boleh, Langkasuka. Jadi semua ni pun masuk di bawah takluk Sriwijaya yang nama Raja Sang Jaya Bangsa. Lepas tu dia perang dengan Kembang ni malam ni, ke perang Kembang.
Kenapakah dia bermusuh dengan kembing? Sebab pada masa tu gajah kembing tu gajah Chayawarman. Chayawarman yang ketujuh, dia peluahkan kawasan dia lagi. Luahkan kawasan dia lagi tu turun mai kat ni. Nak turun mai ikut bawah. Lalu tu takutnya kuasa kembing. Kuasa kerajaan kembing ni turun mari ke bawah lagi, maka Sriwijaya terpaksa kena hantar tentera untuk nak pergi halang, nak pergi tahan tak mahui pengaruh Sriwijaya, pengaruh kembing turun mari. Lalu tu dia pergi perang di tempat yang benar tu, perang situ tu, iaitu di Chaya. Jadi Chaya ni asal dulu ni, hal saya nak sebut ni adalah daripada kitab hak Merung Mahawangsa apabila kerajaan kembing, kerajaan kembing ni dok atas ni lagi, dia turun mari siapa sini? Kuasa kembing. Jadi sebenarnya semua-semua ni kita duk ngaji bawah. Lepas tu malam ni boleh bodoh mula pak tu nampak orang tak ada lagi. Tak meja pun tak sipir. Lepas tu kena kita duk ini, duk aku ni. Biasa duk bawah lakau patikai tu. Tak apa malam ni kita duk ni dah. Apa duk aku ni. Sama pergi kepada kembing turun mari Apabila kembing turun mari tu, Wakwi terpaksa ibu kota Sriwijaya yang mana duduk di Langkah Sukatnya 5 ni kena pindah mari duduk di Lega. Ni ada dalam salah silah Kedah sebut. Apabila Raja Kedah hantar barang-barang semuanya untuk nak pergi bersama buat candi di Lega. Jadi apabila mari siapa di Jala, terdapat khabar bahawa buat candi untuk nak merayakan, nak celong kota Lega tu siap dah. Bahawi Raja Lega pun terpaksa ambil benda semua yang orang itu Wak Tokong. Tokong tu masih ada sampai hari ni duk di Wak Bayu ataupun panggil Wak Natam tu. Kalau dia biasa masuk dalam Wak Bayu tu orang panggil Tokong Naju. Kita pergi semua tengok muka dia tu Melayu dah. Kalau Tokong sia ni dia rupa pun nak lain, hidung nak tajam, kepek sikit dan lengan panjang. Tapi kalau Tokong Melayu kita tengok tu kejut lalu lah. Muka tu saing sama sama kita tu, dia muka besar, hidung besar, mulut besar tu cerita dalam kisah Raja Kedah tu sebut apabila Lega ni sebenarnya dia pergi buat perjanjian atas ni. Lalu kalau tengok hikayat Merung tu sebut dia pergi buat perjanjian di satu tempat yang tepat spek sekali di antara dua laut. Situlah jadi namanya Segenting Kera. Segenting Kera. Dan di situ ada sebuah batu besar tulis dengan bahasa Palawak India zaman dulu. Bawa balik bahasa dah, situlah dia tulis kata kalau balik bahasa Melayunya, di sinilah bermulainya tanah Melayu, iaitu di Segenting Kera. Habis orang Melayu mana-mana pun nak sebut, nak pakai Segenting Kera. Ini panggil tanah Melayu. Sampai sekarang orang putih pun panggil kawasan ini semua dia ambil jok di Ranong tu panggil Malay Peninsula ataupun Semenanjung Tanah Melayu. Bahasa saya panggil Kap Semut Melayu. Sebab perjanjian Sriwijaya dengan Kembing buat di Segenting Kera. Tapi apabila benar dah perang tu, maka dia buat kota mengikut kitab iaitu buat kota dan letak nama kotanya Chaya. Letak kota namanya Chaya sebab tak kota mengikut nama Raja Sanjaya Bangsa. Raja Sriwijaya hak benar perang tu lepas tu kota lain-lain lagi tu banyak Setelah lagi kita nak sebut pula hak sakut dengan hikayat Lega suku, hikayat Lega. Hikayat Taning tak ada ajar lagi Nabi ni dulu. Hikayat Lega tu ia senara dua belah negeri.
hak zaman Sriwijaya 12 ti negeri. 12 ti negeri ni kalau kira zaman lah ni separuh duduk dalam Malaysia, separuh duduk dalam selatan Thai. Duduk dalam Thailand dah. Lepas tu dia tertib nama negeri. Tertib nama negeri yang paling tua kali iaitu negeri mula-mulanya negeri Patani. Dia pakai Tera, pakai Moho, Lembu. Sohong Lembu. Negeri yang kedua negeri Sai, dia panggil. Pakai Tera, Rima. Tera Rima. Nah, negeri yang tiga negeri Kelantan. Pakai Moho, Ayam. Ayam. Lepas tu pergi Pahang. Lepas tu baru balik mari Kedah. Lepas tu naik Pakasai, Takuapa, naik kota ni. Naik kota Pangah, pusing klik mari ni jadi 12 T. Kota zaman Sriwijaya. Nanti siapa tahap situ kita baca tu dah. Sambung lagi dah. Adapun Tuan Puteri sangat cantik di negeri Jaya itu. Jadi Tuan Puteri ni anak tino dah. Puteri Raja Jaya tu janguk dah, cantik. Raja Patani minta tiada boleh. Supaya royak Malay ni royak cara nak bese. Dah, jadi Raja Tani minta juga tak boleh dah. Maka musuhlah. Tu musuhlah. Dan Raja Sriwijaya mintalah binalah kota, beri hadiah kepada Tuan Puteri itu. Bo minta Tani minta dah tak wi. Dia Raja Cahaya tak wi anak tina dia. Lalu tu Tani pun kena musuh dengan Cahaya tu sebab nak ke puteri itu. Jadi kalau kita tengok raja ni, dia tak ia pun dia kena nikah sama raja. Dia bakar dia darah, dia tak nikah dengan orang luar. Supaya raja zaman Kesik pun supaya. Sebab dia kepercayaan kalau dulu dah. Pas zaman ni zaman masih duk buza lagi. Kau tahu dia tak boleh nikah dengan orang biasa. Tidak ke dia nak jatuh perekat nama dia. Dia supaya kalau kita tengok kita juga kalau di taning kita suk siapa raja yang terakhir. Dah yang 7 negeri itu kebanyakan dia nak akhir dengan nik belaka. Suk di nik. Dah kalau kira 7 pekat dah. Tengku, tuanku, tuanku, nik. Raja suk. Lepas tu wan cik. Habis 7. Ya ada asbab dia kalau dia jatuh boleh. Habis kalau tengku je kena nikah dengan tengku lah. Ya bagi pekat pula dah. Pekat tinggi kali turut tertib. Tengku, tuanku, tuanku, ni. Tengku, tuanku, ku ni pekat tinggi. Pekat belum pekat 1. Lepas tu tengku, tuanku, tuan. Tuan. Lepas tu ku dengan ni pekat yang kedua. Maknanya kalau orang dalam 3 ni dah tak nikah dalam sama tengku sama tueku sama tue dia nikah dengan orang lain dah orang biasa dia nak jatuh jadi nik lah. Kalau nik ni nikah dengan orang biasa pula dah suk jadi cik tu habis pas tu. Ya ada nanti nak kita sagi baca cara nama-nama keturunan depan bagi kita dah. Jadi sebab kita ni ya banyak juga dah. Masih lagi banyak guna tuai tu guna ku guna ni tu dah. Atau kita boleh mari cek lah kata lagu mana cara dia. Kalau hak tino anak raja dia nikah dengan orang biasa nak tubik jadi apa. Ya ada laik. Kalau anak sulung jatuh kena tubik nama ni. Kalau anak sulung tina nama ni hak jatuh nama ni hak lain tak boleh nama ni dah nama lain pula depan. Ya ada taktik dia. Terus bimbing. Jadi mak kita ni tak ada guna lah sini sebab kita tak ada daulah ke tak ada peraturan dah. Kalau Malaysia tak boleh ikut se. Dah nak buh ikut se tak boleh. Sebab ia bersakut dengan unik-unik diraja. Dah. Zaman ni pun lagu tu lah. Kena nikah dengan hak tu. Jadi kena musuh. Bawa musuh tu bahlah pergi baru kena wi anak tina. Lepas tu bawa boleh anak tina dah. Dah Raja Sriwijaya pun binalah kota beri hadiah kepada Tuan Puteri itu dia kata. Boleh dah buat kota.
Buat kota lah. Jadi istilah taning ni, kalau tempat gajah duduk di banyakin nak panggil kota belaka. Kalau dalam budaya Sia ni, dia beza. Wang, tamnak. Dia lain pula. Taning nak guna kota belaka. Dah. Jadi buat kota itu untuk tuan puteri itu. Dan adapun puteri itu tiada benar oleh ayahandanya beri duduk di patani. Maka bok dia tu, raja Caya tu, ayahanda dia tu, tak benar wi anak dia tu hidup tani. Allah pergi dah, kena wi nak tina dah. Kahwin sama tani dah, tapi tak mahu hidup di tani. Maka bersemayam Raja Sriwijaya di negeri Caya. Wakwi Raja Sriwijaya tu kena hidup di Caya. Tak nak duduk di tani. Dan beri anaknya yang beranak dengan bonda patani. Dan beri anaknya yang beranak dengan bonda patani itu perintah negeri patani pula sampai anak cucu titih bertitih. Panjang lah. Kita kena buat faham sikit. Asalnya di Langkah Sukat ni raja hok mari di Kedah mula-mula tu. 1800 tahun dulu. 1300 tahun dulu Sriwijaya mari takluk. Lepas tu dia mari paluk sekali dengan raja Sang Mahabangsa dengan Sang Jaya Bangsa. Dia campur dah dua tu. Sriwijaya dari Palembang dengan Kedah campur jadi tani. Lepas tu raja hak tadi kena pindah pergi di Jaya, ya wi anak dia hak boleh dengan bonda tani tu boleh dengan mek dia tu hak anak raja di Langkah Sukat di Nyalimo mengetah. Dan hak bakar ni lah mengetah sampai ke nak kata hari ni pun sampai seterusnya sampai masuk Islam dan akhirnya sampai zaman Gajah Kuning. Kalau tengok Gajah Kuning, atas ada kuning lagi ungu, atas ada ungu biru, atas ada biru hijau. Fok ni fok bakar asal daripada Sriwijaya, daripada Sang Mahabangsa di Nyalimo lagi. Lepas ada kuning tu habis. Fok bakar Sriwangsa. Dinasti Sriwangsa ni habis. Dia ganti pula dengan dinasti Kelantan pula. 9 orang pula. Cuk baru pula mari panggil rak curung baru pula. Ni rak curung hok asal ni sud di kuning. Kuning tak ada enak. Lepas tu saya kejut juga ni nak data baru. Kuning tak kahwin tapi tak ada enak. Dalam sejarah tak bisa sebut enak. Tapi kita temung dalam kitab sebuah hak lain. Sebut kata dia tak ada anak, tapi ada anak merah. Ada anak merah nama merah. Pula dah kita kata. Dalam kitab hikayat tak ada sebut dia tak ada anak. Kalau ungu memelah, mak hak kuning. Tapi kuning tu dia perak anak dia. Ya sama dengan Kelantan pun anak merah je tani juga nak Puteri Sadong, Cik Siti Wekemel apa Kelantan pun asal anak merah di tani juga. Nanti kita lihat belakang lagi tu dah. Lihat belakang lagi tu. Dah. Jadi apa ni anaknya yang beranak dengan bonda patani itu merentah negeri patani pula sampai anak cucu titih bertitih. Suklah. Daripada hak tu samalah. Mereka syahdan bahawa berkahwin anak Raja Sriwijaya dengan anak Raja Senjora. Adat jamuan pun besar 7 hari 7 malam. Ni dia masuk hal baru pula. Dia kata kahwin di antara anak Raja Sriwijaya dengan anak Raja Segoro pula. Tadi Bak Yasdi nak nikah dengan Caya. Ni anak dia pula nikah dengan Segoro. Segoro ni kita jangan gambar kedas Segoro hok lah ni dah. Tu bukan. Kita kena lakah lah pergi di Hua Kaudai. Bukit Merah tu hok sah. Tu Melayu lah situ tu. Hua Kaudai Jamal Sultan Selamat. Lepas tu nak tahu kata belum ada Sultan Selamat tu, dia ada dah raja so lagi dia duduk dekat sana sikit lagi duduk dekat-dekat dengan Randut. Pergi tak dak kota lagi tu kota Senggoro hok asli Zame Buza. Duk kawasan Catimprak. Randut
Singhat Nakon atas tu sikit. Singhat Nakon tu bahasa Sanskrit dulu dia panggil Singonagara. Singhat Nakon, Singonagara nama dia. Lepas tu baru mari masuk Selai dia mari duduk di Bukit Merah. Bukodeng. Baru pecah hak tu dia baru lakah selak celah tu mari duduk di Segoro lah ni. Lepas tu Cina. Mereka. Tu khas Segoro. Lepas tu fort titik bagi Segoro tu dia ada tempat hak dia pindah lagi dah. Pindah Gistung, pindah mari ikut jalan. Ada pok yo hok lagi. Lepas tu belakang sikit dah toko korek. Dah. Nama berado yo habako ni payah. Habako ni payah. Dah. Dia dekat-dekat masuk Selai dah. Dah. Ni tak ada masuk lagi, Selai tak ada masuk lagi ni dah. Maka perkahwinan tadi dah. Anak Raja Sriwijaya dengan anak Raja Senjoro ada jamuan pun besar 7 hari 7 malam. Dah. Salah jamuan dia 7 hari 7 malam. Dah 7 hari 7 malam. Padah sampai ke negeri Cina. Dan Hindi dan Palembang. Adapun negeri Khmer bermusuh, tidak kena jemputlah. Dah. Jadi itu puluk dia 7 hari 7 malam ni, dia padah sampai negeri Cina, padah sampai negeri Hindi, padah sampai negeri Palembang. Palembang ni tempat asal Sriwijaya lah. Dah di Sumatera ni. Dah. Adapun negeri Khmer ni dia kata sebab duk musuh kan dengan dia ni, jadi tak padah lah dia tu. Bermusuh tidak kena jemput lah. Tak kena jemput. Tak kena padah, duk musuh dengan Khmer dulu dah. Khmer ni Khmer Funan. Funan Campa tu dah. Belum sikit pada Angkor Wat. Dah, tu dah. Dan pada mainan sukaria riuh ramailah rakyat jelata di dalam negeri. Dah main ni lah. Dah main sukaria riuh ramailah rakyat jelata di dalam negeri. Dan lepas kemudian daripada itu, maka anak Raja Sriwijaya pun masyhur rata-rata. Dah. Jadi soho lah lepas dari tu baru nikah dah wak jamu padah ke luar mari. Nama raja tadi tu pun jadi soho rata-rata dan namanya bergelar Raja Mahabangsa juga. Nama dia pun tak nama supopok dia juga Mahabangsa. Kalau kita tengok konsep raja Melayu kita ni, dia nak tak nama hak tulah. Kita tengok sepuluh Kelantan, Sultan Muhammad V, dulu Sultan Muhammad IV, dulu Sultan Muhammad III. Supaya kau erat pun, dulu Sultan Abdul Hamid. Lepas tu bawa tak mau anak cucu yang boleh tak nama hot sepuluh chair dia, Sultan Abdul Hamid II. Masalah lagu tu juga. Dah. King James 1, James 2, James 3, James 4, James 5. Kalau bah kita ni kalau tengok contohnya supaya nama Mansur, Sultan Mansur, semua kota, semua negeri Melayu ada berlaku nama Sultan Mansur. Kalau orang tak faham pak, ni pun kubur Raja Mansur, ni Raja Mansur, hok mana? Dak dia nama supo. Tani pun ada Mansur, Perak ada Mansur, Kedah ada Mansur. Melaka ada Mansur. Dia nama supo. Habis mah kita rut lakai sikit nama Abdul Qadir banyak. Dak masuk di bank Abdul Qadir. Dah Abdul Qadir banyak pula mah kita. Dah. Tu. Tak nama Raja Mahabangsa juga. Sebab zaman dulu negeri ini, negeri Raja Mahabangsa, banyak gajah datang bawa barang-barang hadiah munasabahnya kahwin itu. Dia boleh jadi soho kapal tu banyak gajah dah bawa barang untuk munasabah. Munasabah itu apa? Munasabah ni sepatutnya bawa barang mari hadiah. Ikut gajah nikah tu dah sebab kita makan puluk tu ada. Kena bawa barang tangan apa bawa gajah tu bakal muak barang naik atas gajah tu lalu. Nah, Mahabangsa juga dah. Sebab zaman dulu munasabah kahwin itu, maka ada hikayat gajah banyak itu tidak ada tempat ikat. Gitu lalu. Gajah mari banyak dah. Tak ada tempat nak ikat. Lalulah lari masuk bukit pun banyak. Tak ada tempat ikat, gajah lari masuk bukit. Dan buat khianat kepada kebun-kebun
dan rumah-rumah rakyat jelata. Oh, boleh lagi masuk le bukit tu dah. Wak kena kebun, wak kena rumah rakyat dah lah. Dan rakyat pun mengadulah kepada raja, dan raja pun panggillah Tok Percam. Panggil gajah dan tangkap gajah. Jadi bawa gajah tu wak kena rumah orang, wak kena kebun orang, tok kelai kampung jelata dah. Jadi gajah pun panggil orang seorang, namanya Datuk Percam, Datuk Percam. Percam ni saya cek dah, dia ada kitab seorang panggil cek dah. Percam ni Percam lah sana bujuk. Banyak dah kampung sebut ni dah. Tadi ada minggu marai kampung Rusmile, tu beda ni kitab. Ni kampung Percam pujuk, Percam pujuk dah. Sebab Tok Percam dia panggil Tok Percam mari igat gajah. Adapun Datuk Percam itu bijak pandai belaka, pelihara gajah. Dia pandai belaka pelihara gajah ni Tok Percam. Dan gajah sekalian pun takut dan dengar katanya. Gajah takut ke Tok Percam dah. Takut jangan buat main dah. Lah ni buat dah orang gajah takut orang panggil Tok Kucing. Dah Tok Kucing. Gajah turun miok dari mana pun dia mari duduk depan apa penyak selalu dah. Tok Kucing tino. Nah ada lah ni dah kalau nak buat gapo ha gajah jadi beragai kena ambil Tok Kucing. Dah ada Tok Kucing kok tenduk jabat. Gitu ada Tok Kucing. Dia mau ambil dia tu pergi Tok Kucing. Lepas tu ada pula ada bakar fok pera gajah pula. Ni ada sebut pula bakar fok pera gajah pula ni kebanyakan nak awalnya dengan nama Yama depan. Pera gajah. Yama. Tahu boleh ada juga. Lepas tu kalau tengok Yama banyak kok jala kok serak naik gunung dah. Bakar Yama depan. Yama saja tu Yama tu ni cerak kata fok pera gajah. Yoga cama Yama ni cama kuncon kali dengan gajah tu bahasa Sanskrit. Dia banyak sebab ia ada kitab segi kaji tu yang sakut bakar hak jadi nama bakar betul le tu dah dengan nama orang hak sakut nah jarah dulu. Dah tadi bersebut Yama tadi nak sebut kasar dia dosa ada kasar sakut kok gajah nak pindah masuk Islam di kisah ada pula orang nama Tok Pok Kasar. Ada sakut dah Pok Kasar tu nya 5 tu. Dah. Tok Percam ni pandai belaka pelihara gajah pun takut tu dengar dia kata dia. Datuk Percam itu sekalian rakyat mulia dan hormat kepadanya. Dah jadi orang rakyat biasa ni hormat pada Tok Percam. Sebab yang dulu ni ada gajah ni supaya ada kereta lah yang ni. Dulu gajah ni benda untuk nak royak atau dia tu orang mewah, orang kaya, orang dopekat tu ada gajah. Gajah hutan banyak pun kira mudah nak gigat. Dia kena bakal ilmu banyak juga. Dan kalau tu orang ada gajah tu bijak. Lepas ni orang boleh kum gajah. Kalau kita tengok dalam sejarah Ayutthaya, kebanyakan gajah-gajah menteri besar-besar tu dia nak duduk bahagia hak kum gajah. Supaya kita tengok bupe saniwak Somdet Papek Raja tu dia duduk kum kong chang. Sebab kong chang ni kalau kita banding yang mula ni fok kum kong tak kalahum kita bar pun duduk wahyo. Sebab zaman dulu kum gajah. Dia kena kum gajah dengan perahu dua kara. Gajah dengan perahu. Dah yang dulu itu nak gambar tak sepuluh yang melon ni dah gajah tu nenon dah lah. Dah dah orang mulia hormat kepada dia dah kepadanya sebab susah rakyat sentiasa berlaku di antara gajah buas di kampung-kampung dusun-dusun rakyat di dalam negerinya. Seperti kata tadi dah kalau orang tak ada ilmu gapo tak berani dengan gajah dia mengamuk. Dia kena pakai orang ada ilmu. Adapun Tok Percam itu anak tangan raja. Adapun Tok Percam itu jadi anak tangan raja. Anak tangan raja. Dan banyak ada bawah raja-raja pun beri duduk di dalam kota.
kerana rakyat mengadu sembah minta tolong Datuk Percam itu beri aman rakyat jelata di dalam negerinya. Siapa yang jadi anak tangil dia boleh hidup le kota. Sebab mudah pia rakyat mengingadu gapo bakal wituk receh. Cara dah tuk receh cara. Dan Tok Percam itu dah banyak anak-anak dara kampung cinta kasih sebab jadi isteri Tok Percam itu sangat-sangat aman dan mulia. Jadi anak-anak dara ni bakal nak belaka Tok Percam. Deh. Sebab apa bo jadi bini Tok Percam dah ni wak wi aman. Wi aman patu mulia. Jadi bini orang gedebel ni deh. Itu kan boleh kung gajah ni. Boleh kontrol gajah ni deh. Ada kala Tok Percam berhenti di kampung dusun, banyak beri sambut dengan anaknya, suruh tidur dan buat isteri. Tok Percam kami dulu dia panggil dua-dua dah. Tepat kediaman orang ni dia panggil kampung, dia panggil dusun. Beza dua ni kalau tengok istilah sampai dulu. Kalau kampung dia agak ramai sikit jumlah dia. Kalau dusun dia ada rumah lagi gote ke 4 5 duk jah sikit, jaga-jaga. Deh, kalau Indonesia ni kampung dengan desa tu, desa dengan kampungnya istilah aku tu. Kita kampung dengan dusun tu lah. Kalau sebut tu dusun tempat menanam dah. Bukan kalau dulu dusun ni ada rumah. Ada berek. Ada. Kampung ni rumah banyak sikit. Jadi apabila Tok Percam pergi mana-mana ni kok dusun ke kok kampung ni orang nak uwi anak tino suruh tidur dengan Tok Percam. Ke mana tu tak ada pun bukan sila lagi kau ni. Dah sampai dulu lagi ni. Dah duk kecil 1200 tahun. Lama benar ni 1200 tahun Tok Percam ni. Dah sebab dia nak uwi jadi isteri Tok Percam. Dan Tok Percam itu sangat seronok. Tok Percam sangat seronok. Mana tu apa ni kehidupan dia ni bahagialah. Deh, gimana pun orang nak tino jadi anak tangan gajah, ada orang bawah dia duduk di kota, seronok sungguh. Deh. Beras pulut kuning di mana dia pergi, orang-orang pun sambut dan beri makan. Okey biasa dah lah. Tok Percam gimana orang nak beri beras pulut kuning. Beri makan. Sebab kalau pulut kuning ni dulu ni dia bukan biasa, rakyat biasa nak makan kok sirok leh. Rakyat biasa makan pulut cak putih. Warna putih ya, pulut ram. Pulut putih tu rakyat biasa makan. Kalau ada upacara gapo sikit hok pekat sikit naik pekat ilik dia ada cak merah. Kalau naik ada pulut cak kuning tu ada bakar dah. Ya ada bakar hok 5 tadi tu. 4 5 ni 7 tadi tengku tuan nik wancik apa tu. Ha tu boleh buat cak kuning dah lah. Kalau orang tak ada bakar pergi buat cak kuning, salah ni dulu. Sebab melanggar pekat kelah dulu. Pas orang pun tak buat baik tu sebab dia takut dia percaya baik. Kamu jadi apa ke kita tak bakar, kalau hak ada bakar tak buat pula jadi goda ni dulu. Dah. Dulu tu ni Datuk Percam ni dah hebat dah lah gimana tak orang beras pulut kuning, beri pulut kuning dia makan. Sambut dia, beri makan. Dan dia berjalan ke mana-mana dengan gajah. Dia pergi mana-mana naik gajah. Dah tengok sungguh lah. Orang dulu jalan kaki je. Rakyat biasa dalam 80% nak jalan kaki. Dah, lepas tu ataupun naik ke perahu, enggak rakit kalau ikut sungai. Ada perekat sikit naik kuda, berada perekat lagi naik gajah. Suk lah tu, gajah suk dah. Tok Percam ni nak pergi mana-mana naik gajah dah. Ke mana-mana dengan gajah dan Tok Percam tidak cari makanan kepada gajahnya. Lepas tu dia tak cari makanan ikut gajah kan? Jikalau orang tahu gajah Tok Percam, sekalian orang cari makanan kepada gajah itu. Dah. Buat pergi pak papa miok akan bohri halu dah. Okey bohri dah pergi. Banding dengan ni dengan kereta. Dah. Jadi Tok Percam gimana tak kena cari makanan wi gajah sebab rakyat nak cari makanan wi gajah Tok Percam. Hebat sungguh Tok Percam. Sekalian orang cari makanan kepada gajah itu dah. Gajah Tok Percam tidak bekeng. Kena sungguh. Gajah Tok Percam tidak bekeng. Kanak-kanak dan perempuan gajah Tok Percam sangat jinak.
jadi kata ngau budak-budak, ngau kanak-kanak ngau orang Tino gajah tu pecah ni boleh main. Boleh gurahlah benda tu tak kena takut. Kalau kita tengok gajah takut deh. Masuk kak aku takut. Tapi gajah tu pecah ni boleh main. Tak apa. Dia jinak. Dan baik ajaran. Ajar pun panah gajah tu pecah. Sebab itulah rakyat kasih dan sukanya gajah. Itulah sebab dia jinak dah. Sangat-sangat guna gajah sangat-sangat guna waktu itu kerana jalan-jalan sekalian berjalan jauh dengan gajah. Gajah ni orang guna benar dulu dah sebab nak jalan jauh nak pakai gajah. Berjalan daripada negeri Patani sampai kepada negeri Kelantan dan berjalan tiada segera dan tiada lambat sampai kepada negeri Kelantan 12 hari. Dan golek berjalan ramai-ramai sekali berangkat. Dah. Jadi dia sebut kata orang jalan dulu pergi gajah ni dah. Gi tak cepat tak lambat dah. Dia tu kata tiada segera, tiada lambat. Dah siapa ke negeri Kedah ni, negeri Kelantan ni 12 hari. Kau negeri Kedah sebulan 25 hari. Lagi tak sebut mula-mula. Sebulan 25 hari sampai Kedah. Dia sebab dia bukit. Dia lalu kok balai tu lah. Pergi kok setahun kok petong lakoh bukit lakoh suka. Siapa aku lek Sungai Tani gelak ni. Pergi siapa aku Kedah. Tapi kalau pergi Kelantan ni, Tani pergi Kelantan ni 12 hari. 12 hari. Nantilah masa depan lagi kita nak tunjuk jalan pula. Jalan zaman dulu ke lalu kok mana. Dia tak supa dengan jalan-jalan zaman learning dah. Jalan dulu lalu kok mana dah. Tu. Tak banyak dah ni, kita baca sikit lagi habis dah. Syahdan adalah kisah hikayat bermusuh. Raja Lega dan Raja Senjora. Ni siapa cerita musuh di antara Raja Lega dengan Raja Segara. Dah. Maka adalah Raja Lega ada seorang putera dan Raja Senjora ada seorang puteri. Raja Lega ada anak jantan, Raja Segara ada anak tino. Sangat cantik, rupawan. Dah. Dan tuan puteri ini Raja Srivijaya hendak berkahwin dengan anak Raja Mulku Jawa. Dah. Musuh di antara Lega dengan Segara. Lega anak jantan, Segara anak tino. Tapi anak tino Segara ni janguk Gajah Srivijaya. Gajah Srivijaya dah. Besar lagi tu dia duk kanak duk minat nak anak Gajah Segara ni nikah dengan anak Gajah Jawa. Dah Mulku Jawa. Tadi tu boleh tengok pula atau pok Jawa mari pula duk mana pula. Ya ada pula. Duk Kelantan dengan duk Lubang banyak. Memang banyak pok Jawa. Dan Raja Lega pun marah kerana puteranya tidak tidak apa siang menjadi malam termimpi. Allah anak Raja Lega tu duk nak ke anak Raja Segara tu siapa apa ni apa sama mimpi siang sampai ke malam. Istilah yang dulu disebut doha kasih ni. Tengok main no Syed tulis Syekh Syafiuddin tulis ni hingga tiada makan dan minum. Jadi duk nak kok anak Raja Segara tak makan tak minum siang ke malam. Maka suatu hari masuklah dengan askar-askar kepada dalam negeri Senjora itu. Maka bermusuhlah. Tu. Pok dia ni pun tengok anak dia ni dah. Tak makan tak tidur siang sampai ke malam ni bawa askar Lega pergi serai Segara. Masuk askar Lega masuk les Segara tu. Serai takwi sangat tu. Takwi sangat. Kerana boleh takwi sebab Gajah Srivijaya tu duk kanak anak dia nikah dengan anak Raja Jawa. Tu dah. Dan mengadulah kepada negeri Patani kerana negeri Patani tempat kira bicara. Jadi bom musuh Pak Raja Segara ngadu ikut tani.
Rongrien panggil, Rongrien ngadu mari tanding. Sebab apa dia kata? Kerana negeri Patani tempat kira bicara, tempat kira mengira, tempat mengetah. Kena kira tanding lah. Dia pergi sama kita adik-beradik ni. Hak 4 ada 5 dah ni lah, 5 beradik. Dan Sriwijaya fikir bahawa negeri bermusuh sama sendiri dan lama lemah dan akan dipukul oleh negeri Khmer dengan mudah. Tu dia mikir raja-raja Sriwijaya di tanding. Dia kata, tak leh dak sama kita dok musuh. Tak lama lemah. Bo lemah ni mudah di negeri Khmer ni masuk serai. Deh. Maka lalulah berkahwin Tuan Puteri Senjora dengan Tuan Putera Lega itu. Jadi kena nikah dua tu. Yang ada musuh dah katanya raja Petani pun suruh kahwinlah dua tu. Dari Putera Lega dengan Puteri Segara. Nikah dua tu. Sebab tak mahu di lemah takut musuh sama sekali dah. Dan negeri pun aman. Tu sungguh. Dan negeri pun aman sungguh klik semula dah. Amin klik semula. Tetap kala Tuan Putera masuk kepada Senjora itu, Raja Senjora hendaklah Tuan Puteri ke negeri Patani. Dok Lahti ni tak jauh lagi ni Raja Segara ni. Tak jauh lagi. Raja Taning suruh dah nikah. Tapi Raja Segara, anak putera Raja Lega masuk di dalam kota, dalam majlis ke apa untuk nak boleh nikah tu dah. Dia ni suruh anak tinanya lari kita ni. Anak dia boleh roye dah. Tak mau nikah. Dia cabut diri lari kita ni. Anak Raja Segara tu. Dan Raja Negeri Patani pun berlayarlah bawa Tuan Puteri Senjora itu kembali kepada Tuan Putera anak Raja Lega. Tadi mari hapa Taning, Raja Taning pun muak naik perahu belayar taklik Segara. Lagi gitu retina dah. Klik tadi anak Raja Lega anak Raja Lega semulalah. Boleh ada daya itu semua lah dah. Retina je payah dia tak ambuh tu. Dia lari. Igak dia raja ni taklik ke putera tu. Maka telah tahu hal ini kepada anak raja negeri Mulku Jawa. Tu. Tahu dah lah. Ni tahu siapa putera anak Raja Jawa. Raja Jawa pada masa ni adalah Raja Majapahit. Raja Majapahit. Bagi Mulku Jawa. Maka marahlah pula kepada negeri Patani. Murihlah kepada negeri Taning sebab dulu duk pitak dah. Duk nak. Dia duk nak. Tetapi Raja Patani pun hantar Tuan Puteri Patani kepadanya. Untuk nak Raja Jawa wasa puati, ya hantar anak tino ya sendiri. Dia hantar anak tino ya nikah dengan Raja Jawa. Anak Raja Jawa. Tu. Anak Segara boleh ada jangok lagi. Tadi sebut cantik tu. Rupawan pula tu. Cantik rupawan. Rupa semua ni jadi cantik. Habis orang tidur apa tak makan tak tidur pun. No sungguh. Tapi ya tak anak Raja Taning nikah dengan anak putera Raja Jawa. Kepada negeri marahlah pula kepada negeri Patani, tetapi Raja Patani pun hantar Tuan Puteri Patani kepadanya supaya kahwin kemudian daripada itu. Aman negeri sekalian. Amin lah. Mau nikah dengan itu Taning pun amin. Adapun Tuan Puteri Patani itu waris dengan anak Raja Mulku Jawa, sebab Raja Sriwijaya asalnya daripada Mulku Jawa. Kok mana Sriwijaya tadi kata Melayu Palembang, tapi pada masa tu dia takluk gi separuh satu gi dah di Pulau Jawa. Dan Pok Ning jugalah hak di Pulau Jawa tu buat Borobudur. Sama tak? Abad yang ke-7. Borobudur tu Sriwijaya yang buat, tapi tanah Jawa. Dia kau tu. Habis dia panggil Mulku Jawa sebab raja-raja Jawa kau tu pun duduk bawah dia. Zaman Sriwijaya dah hebat. Mana tu orang Sunda. Tu duduk bawah Jawa, duduk bawah Sriwijaya tu. Kalau Jawa pula ni kena pergi ke timur lagi. Ke Jogja naik kono. Raja Jawa asal lagi tak ada jatuh kepada Sriwijaya waktu tu. Kita kena baca sikit lagi tu.
Habis dah. Ada ni. Syahdan adalah kisah orang Hindi datang berpejabat apa ni? Dengan orang-orang Patani di dalam waktu itu sangat-sangat qarib. Qarib ni dekat dah. Sangat dekat dah. Sangat dekat, rapat. Kerana agama Buddha bertambah maju dan besarlah kemajuan agama Buddha di negeri laju. Tu. Jadi ni masuk kisah orang Hindi pula, orang India. Mana mari duduk di Taning dah tu, dah. Waktu itu yo rapat benar dengan orang Taning, dah. Kerana agama Buddha bertambah maju. Agama Buddha di kita ni tambah maju. Jadi orang sini pun dulu dia tak ada agama, Hellenisme, dah. Lepas tu Hindi mula-mula tadi. Lepas tu Buddha sebab Sriwijaya. Dah. Lepas tu pada masa ni pun maju Buddha di Taning. Nah, dan bawa masuk ajaran agama Buddha. Dan di dalam negeri Mulku Jawa pun maju juga. Di negeri Jawa pun maju juga Buddha. Negeri Jawa pada masa ni dia duk royak negeri Sriwijaya hok takluk Jawa. Iaitu Borobudur tu lah. Zaman Borobudur tu. Dan akhirnya masuklah di negeri Patani. Adapun orang-orang tua berkata hikayat menjeru agama Buddha ini bawa timbul bahasa Sanskerta. Sebab Buddha ni lah jadi menyeru masuk agama Buddha ni, dia bawa juga sekali dengan Buddha tu bahasa Sanskrit dan Bali, bahasa Bali. Sebab kita tengok Tok Serami zaman dulu, zaman ni Tok Serami zaman ni bahasa pengantara kitab-kitab dia Buddha ni dia tulis dengan bahasa Sanskrit dengan bahasa Bali. Bahasa Sanskrit dengan Bali. Dia lain dengan ulama Islam ni. Dia tukar lagi guna huruf Arab jadi Jawi. Ni di belakang. Maka banyaklah berhala dan timbullah pakaian kuning. Mai sini. Dan segala kaum raja dan keluarga diraja. Dan rakyat-rakyat pun pergi dengar syarahan ajaran agama Buddha belaka. Di dalam sami agama Buddha penuh berhala dan orang-orang Cina panggil tokong. Tokong. Jadi berhala banyak. Berhala banyak. Guna bahasa Sanskrit, bahasa Bali masuk. Lepas tu timbul pakaian kuning. Pakaian kuning ni iaitu pio. Tokca. Tokca. Jangan belik dengan gajah. Gajah bukan warna kuning, jangan salah faham. Gajah warna emas. Beza tu. Emas. Tapi dia dekat-dekat adik-beradik. Emas cak emas dengan cak kuning. Kalau cak, tapi kita ni boleh ke nak panggil kuning lako dah. Pulut kuning ni sebab nampak cak kuning dia tak ni pulut emas. Tapi kalau sebenar raja tu warna emas. Tapi nak guna warna emas tu dia payah. Tapi dia pergi semabung dengan kuning. Nak nuwi beza sikit. Ya sebab dia ada asbab. Ni dia terpakai warna kuning ni iaitu tokca. Kalau kalau kita tengok mengikut mazhab pula tokca ni ada kuning, dia ada lima sikit, ada merah. Lepas tu ada cak nak koko sikit. Ni mengikut mazhab Buddha. Jadi kita ni mazhab apa? Dulu Mahayana. Buddha Mahayana. Nanti kita masuk dalam Tawarikh Patani tu dia mula dikesik pula. Dia goyak sikit dulu. Ni goyak bela-belanya kita ni mazhab Mahayana. Mazhab Mahayana ni dia dia kuat untuk semua candi lebih pada semua berhala. Mahayana. Candi ni cedi. Buat candi nak tu dah. Lepas tu kalau orang tak ada duit ke apa nak buat candi dulu, kaya raja tu, dia ambil kain balik usu, semua usu. Dulu Mahayana, dia tak serupa Hinayana, Theravada, dia panggil Therawat tu dah. Tu dia ada mazhab dia.
Rupa agama mana juga ada banyak alinea dia tu dah. Ni mula kuning dah lah. Mula ada orang pakai cuk kuning. Pas dulu dia tak pakai sepasai habis kuning tu, dia pelik lah. Lepas tu kalau bo jadi tok car pakai sepasai. Sebab dulu mak kita ke, bo jadi Islam ke, jadi sepasai putih. Babo tu. No ni cap apa tak apa. Dia habis dulu kan bukan cap putih semua tu aling, babo. Dah. Jadi bakat beragama pergi dengan ajaran gapo sendiri sekarang buza penuh beralo. Lepas tu orang-orang Cina ni panggil beralo hak buat tadi tu dah tokong. Tokong istilah tukung. Tokong lah kata. Kita pun lekat nama dah. Lekat nama beralo tu kita panggil tokong juga. Dah sebab ikut nama orang Cina panggil. Maka begitulah untuk dah malam ni. Kena setakat ni dulu mengikut dengan masa. InsyaAllah malam depan ni dia nak sakut dengan ha gajah lagi. Ha ada sebut ha gajah. Lepas tu kuba mengamuk. Ni cerita dia dalam ni dah. Ha gajah, ha kuba mengamuk. Lepas tu rima dah. Ha rima. Tadi gajah tu baik dah, kok bakal gajah. Dah, ni bakal kuba pula ni tu baik ni. Tadi bakal rima. Dia jadi cerita tu dah, ni jadi cerita ni. Boleh jadi hala, ni baik pesan hala dah kali. Tak tahu lagi ni kita kamu dah. Tapi nak ada harimau dah. Harimau, tapi gajah dulu kuba ke harimau. Ni yo nak sakut dengan apa ni kehidupan rakyat. Lepas tu yo baru mari ke orang laut. Dia orang laut, lepas tu yo baru nak pergi kepada Islam. Lepas tu dia masuk Islam. Jadi begitulah untuk malam ni. Dah, semoga kita boleh tahu bahawa buat kesimpulan gak raja-raja ni cerak bakal-bakal raja dia kena nikah sama raja. Dah, bakal dia. Sebab kalau tak nikah sama dia akan jatuh nama dia ni bermaknanya jatuh darjat. Peringkat. Sebab ia pengaruh daripada Hindu lagi tu dia ada kelah. Dia ada kelah dia. Pas buza pun sama. Jadi orang Melayu pun dia Islam dah, tapi dia nak mengelahkan peringkat orang juga tu melalui peringkat panggil nama-nama fok bakal raja tu. Tengku paling tinggi kali, apa sebut? Tengku tinggi kali. Jadi mak kita ni tengku ni habis dah. Kalau kita tengok hak bakal raja dulu. Hak akhir kali ni terlalu beda dah. Tengku Majidi panggil tengku lagi. Kalau tengok raja Gemeh ya suk di tuai. Dah, raja Jala suk di ku. Raja Nocik suk di ni. Legeh pun ni. Tu nama peringkat. Tapi tahap dia sama. Tapi darjah darah tu tak samalah. Sebab dia anak dinikah dengan orang hak bukan bakal sama tinggi tu dia akan jatuh. Jadi mak kita ni kalau kita tengok dah dengan saya duk kaji tengok tu mak kita ni kalau pekat cek, pekat uai, pekat nik ni banyak benar sampai kah gini. Banyak pekat back ni. Banyak. Tapi jangan lupa kata dia habis juga. Dah bukan ada semua. Lepas tu nama ni bukan nak melahirkan kemegahan pada. Dah, dulu ni kalau terjual ada morning ni, kalau terjual dulu sebelum Islam memang nak kelah orang. Nah kata ni raja. Ni elit. Ia ada nama depan kalau sia ke pok Caufaya, Morawa, Moco, Mola. Dia nak bagi pekat orang. Sebab ia sakut dengan tanah pula. Kalau pekat nama Tengku ni tanah banyak ni. Tuai banyak ni. Habis ia ada tanah raja, kebun raja, dusun raja, benih raja ia ada pula. Hamba berapa duk wah ya. Hak tu nanti tengok dalam ni hak tani dia sebut cara mengetah dia pula dah. Tu lama gini tak ada masuk Islam lagi. Ada soalan tak ada soalan dalam tu sini ada soalan apa tak tanya? Boleh dalam ni untuk sesi soal jawab. Pada dalam 10 minit. Majusi, Nasrani, tu Yahudi. Dah. Boleh. Mulai. Nak klik lagi dah dulu.
Deh. Ni kalau kita ingat gak di muka surat kitab muka 5. Deh. Yang mula kata nak cek kata orang Hindi itu ada tali leher di tekak dah. Dia pakai tali tekak. Buh tali di tekak dah. Gantung tekak. Warna hitam dan ada kuning. Deh. Raja Langkasuka dan Raja Patani pun ikut agama ini berlaku. Deh. Ni yang mula ada sebut agama ni. Orang Arab dan Parsi banyak sembah api. Dia agama Majusi. Orang Arab dengan Parsi kau tu mari kita agama Majusi. Dan ada juga agama Musa. Agama Musa. Agama Musa ni Yahudi. Nah, dan agama Isa Maryam ni agama Kristian. Ni pia hak agama Majusi, siapa dia hak agama Kristian, siapa dia hak Yahudi, Majusi, Kristian ni adalah orang Arab dan orang Parsi. Lepas tu kalau seorang tanya kata orang Taning ada kedok yang masuk mengikut agama ni, dalam kitab tak ada sebut. Saya pun tak tahulah, wallahu a'lam. Tapi kalau sebut kata rakyat ni, kita tengok di mana. Kalau saya nak dengan ilmu saya dah ni, saya nak ayat atau tak ada. Tak ada masuk. Sebab apa? Sebab dalam ni dia sebut atau raja dan rakyat ni bakal sembah spesial orang Hindi berlaku. Kalau ada dia akan sebut dah. Ada juga. Tapi hang ni kata sembah turut orang India berlaku. Sebab apa? Sebab gapo orang kita cepat masuk Hindi dulu tu dah. Yo sebab orang kita ni yo here. Here dengan orang India mari sihir. Mari jampi. Takut masuk Hindu. Babuza ni sebab pengaruh Sriwijaya. Halah pergi dengan Sriwijaya sebenarnya ya buza. Masuk buza tu Sriwijaya. Tapi orang Arab, orang Parsi hok mari pada masa kita pada masa tu 1500 1300 tahun dulu tu adalah orang Majusi, orang Yahudi, patut orang Kristian. Walaupun dia tak sebut Kristian, tak sebut Yahudi, pun dia sebut agama Majusi dan ada juga agama Musa dan agama Isa Maryam. Dah. Boleh? Boleh dah. Dan kalau kita tengok pengaruh agama ning dia apa ni, dia tak pernah ada une-une polisi dia untuk nak menyebar agama Islam, agama Fokyo ni di Taning. Kalau kita tengok zaman Krisik pun pada awalnya orang putih ni dia tak ada une-une untuk nak menyebar. Sebab une-une Islam, une-une hak raja Taning tu dia kuat dah. Lepas tu dia bergai di ulama Islam kuat, demo ni tak berani nak menyebar. Kalau kita tengok mula-mula tu adalah orang mula-mula hak jejak mari Taning tu adalah orang Syiah. Dulu. Ni lepas pada pok ni Islam mari ni. Dah. Ni saya ayat tu untuk kita. Dah. Kalau babo mana nak kata apa, tak ada gapo lah. Kita nak ayat tu kita. Ya tu sebab orang Parsi Syiah. Orang Parsi Syiah. Lepas tu Fok Arab baru mari, Arab Yaman mari ni ketika Baghdad cah ya. Baru Khorama mari. Lepas tu dia mari jadi perselisihan di antara dua ni. Iaitu Fok Parsi dengan Fok Yaman. Dia duduk di Taning dua ni dia berebut. Ngubuk kuasa terhadap istana Taning. Kebetulan ke takdir lah. Jadi kerajaan Taning tu berpihak kepada Yamin, kepada Foksai Sufi, Foksai Ahli Sunnah. Wa'awi apabila Foksai Ahli Sunnah boleh masuk kuasa dalam kerajaan Taning, wa'awi kuasa puak-puak Syiah ni, Parsi ni, nego pun tak jaya. Parsi nego pun tak jaya sebab abang kata dia kena tekanan daripada puak Ahli Sunnah. Maksud dia panggil tukikan. Ni ada lagi kitab sebut. Kitab sagi bukan kitab ayat. Kalau kitab hosai ulama begitu tak sebut mana. Kitab sagi. Bos sebut dah tu, bos sebut pasal tu wa'wi orang-orang Parsi cambuk diri. Dia sama dengan orang Angkrik lepas dia tu. Orang Angkrik pun tak jaya kot duk nego di Taning. Cabut diri, dia pergi mengadap pergi ke Ayutthaya dan pergi kepada negeri Khmer. Dan akhirnya dia pergi besar di kota Ayutthaya. Lalu tu kalau kita tengok orang Islam yang ada di Ayutthaya adalah orang Syiah belaka.
Lepas tu kalau kita tengok di antara hubungan Patani dengan Ayutthaya, walaupun hubungan penegak hubungan baik, hubungan permusuhan gapo pun dah, dia akan ada gulungan Islam Syiah dan gulungan Sufi mak kita hok ada masalah juga dalam kalangan satu lagi. Politik dua-dua ni hok masuk campur. Kalau kita tengok methab besar, penglima besar pun kalau hok jadi Islam pun payah cebangsan gapo pun hok tu. Syiah ni juga. Lepas tu dia lekat dendam banyak dengan Fok Sai Pondok mak kita pada masa tu. Nanti nak baca kitab sagi hal lepas daripada Syekh Syafiuddin. Kata pengaruh-pengaruh Parisi cabut diri semua pada tani pergi ke Ayutthaya. Jadi mak kita ni 100% Sufi, ahli sunnah. You sebenarnya tak jaya laku di bawah ni. Lalu tu dia kena naik tepat negeri hak bukan Islam. Tapi awalnya dia siapa dulu? Dia mari dulu pada Yamin, pada Hadramaut. Tapi ia ada sebab kerana mak kita tu pilih kepada Sufi kerana raja ingat jasa kepada Syekh Sa'id Al-Basisa Al-Yamani, ia orang ahli sunnah Yamin yang mengislamkan Raja Tanim. Lalu tu waktu pengaruh demoni tu lebih kuat. Kalau kira tu, kalau kok nego ni kena benar Parisi. Jadi adalah kita ngati kecek masuk pagi di antara perselisihan politik di antara ahli sunnah dengan Syiah zaman permulaan Islam di Tanim. Jadi benar ahli sunnah dah. Kalau benar Syiah kau tu kita semua ni Syiah serak. Misal kata. Tak ada nak atas mana kena betul ni dah. Dari kecil betul-betul dah. Tapi dengan kerana dua tu yo tewah jadi benar ahli sunnah. Wakwi pengaruh ahli sunnah kuasa. Dan apatah lagi apabila ditambahkan kursi dalam jabatan zaman Haji Hijaz tu, wakwi kuasa agama ni kau masuk banyak lagi. Duk dalam kuasa. Tu. Sebab saya nak baca kitab sagi hak apa ni? Pengembara hak Christoph Karl Feinberger. Hak yang mari pada zaman Raja Ungu tu. Dia cerita banyak. Jadi dia ada cerita tu. Fok Islam sama Islam tewah lagu mana. Tapi fok Islam bukan fok kita. Orang asing. Orang Arab, orang Parisi, orang India duk tewah. Tewah nego sodah, tewah agama lagi. Islam dah ditani. Jadi tani kita ni kena tu sakit kepala semua dengan orang luar. Tu. Ada soalan lagi? Dah. Tak ada apa. Dah, kita soalan luar tadi tak apa. Tapi malam ni nak beritahulah dah bahawa Pak negeri tu negeri hak tula zaman Sriwijaya. Banyak orang sekir kata, pak kita tak ada kena waris ke dengan Kelantan, dengan Pahang, dengan Melaka, dengan Johor. Dalam sejarah ni tani tak ada sakut apa kibuk dengan negeri Melayu lek bawah. Orang tani hok sanya dia sekali dengan Lega, Segoro, Kedah tani pak beradik ni rojok klik pada 1800 tahun dulu zaman Langkah Suka. Ni fok bakar tula. Lepas tu gana boleh hari becek dengan Segoro dengan Lega. Apa jadi masya-Allah pula dengan Lega yuk laki, kita kena tengok pada abad yang ke-13. Apabila ada beberapa pengaruh lain masuk, Lega satu, Segoro satu, Tani Kedah satu. Jadi pesan lah, jadi 3 yuk laki pula dah. Abad yang ke-13, 14, 15. 13 lah mula-mula. Kalau tengok bakar kita tu sekali dengan Lega, Segoro, Kedah, Tani. Zaman orang Melayu. Zaman ni Melayu. Kita jangan tengok hari ni. Kalau tengok hari ni kita semabuk kat mana, nampak orang Thai saja ni. Dia lain pula tu. Nanti kita baca pula orang Samsam, dia panggil orang Samsam. Bukan orang Siam. Nah, orang Samsam. Samsam. Tapi dia buza. Pelik tu. Lepas tu ada yang kecek bahasa Thai tapi Islam. Orang panggil orang Samsam. Pelik tu. Gitulah. Untuk malam ni dah. Ginilah ada soalan apa dah. InsyaAllah kita sambung lagi pada hari Isnin malam Selasa jam 8.30 sampai 9.30 di sinilah masa pun. Di sini lagi lah. Sini lagi. Untuk orang yang mari dah. Kalau hak tak mari itu melalui page Salah Silah Patani. Maka malam ni gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.